Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kali ini kita akan masuk bab 4 tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, untuk topik yang pertama ni untuk hari ni kita akan masuk bab 4.1 dulu, jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, untuk tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia ada 5 jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kita ada hutan hujan khatulistiwa, hutan paya air masin, hutan paya air tawar, hutan pantai dan juga hutan gunung. Ni 5 jenis hutan ni awak kena ingat. Bila soalan tanya jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada di Malaysia, inilah 5 jenis hutan yang perlu awak sebutkan. Disebut tumbuh-tumbuhan tapi sebenarnya dia nak nama hutan. Okey. Hutan hujan tropika. Hutan yang pertama yang kita akan belajar pada hari ini. Hutan ini adalah merupakan hutan yang paling banyak sekali ada di Malaysia. Daripada kelima-lima hutan jenis hutan tadi, yang ini yang paling banyak sekali ada dekat Malaysia. Okey, kita panggil juga hutan hujan tropika ni sebagai hutan khatulistiwa. Okey, buang perkataan hujan tu. Cuma tinggal hutan khatulistiwa sahaja. Okey, ataupun kita panggil sebagai hutan dipterokarp. Okey, terdapat di sebahagian besar kawasan pedalaman semenanjung Malaysia dan juga berada di Sabah dan juga Sarawak. Okey, sifat untuk hutan hujan tropika ini adalah malar hijau dan tumbuhan ini tumbuh secara rapat. Kemudian, satu lagi awak kena tahu, hutan hujan tropika dia ada 4 lapisan. Okey, sekejap lagi kita akan tengok apakah nama-nama lapisan pokok tersebut dan awak kena ingat nama-nama lapisan tersebut. Okey, so sekarang kita masuk kepada taburan hutan hujan tropika. Taburan maksudnya lokasi hutan hujan tropika ini berada. Kalau awak lihat yang warna hijau tu dekat petunjuk tu warna hijau kan. Warna hijau tu adalah hutan hujan tropika. Hampir keseluruhan negara ada hutan hujan tropika. Okey, ini ciri-ciri hutan hujan tropika. Ada pokok-pokok yang tinggi sehingga boleh mencecah 50 meter. 50 meter tu sangat tinggi. Sekarang ni kita coronavirus pun setiap orang kena jarak 1 meter kan. Yang ini dia 50 meter. So maksudnya lagi tinggi pokok dia. Okey, batang dia punya salah satu ciri-ciri pokok dia adalah pokok dia lurus, berkayu keras dan daunnya daun lebar. Okey, ini nama 4 jenis lapisan yang perlu awak tahu iaitu emergent, canopy, lapisan tengah dan juga lapisan lantai hutan. Okey, dalam hutan hujan tropika ini juga ada tumbuh-tumbuhan yang memanjat, contohnya pokok rotan dan juga tumbuhan menumpang yang kita panggil sebagai pokok tanduk rosa. Okey, di bahagian bawah lantai hutan tu ada tumbuh-tumbuhan saprofit. Contohnya kulat dan juga cendawan. Okey, ini dia 4 jenis lapisan. Dalam rajah ni dia dah berikan berapa meter pokok dia tu daripada 0 hingga 50 meter. Okey, ada 4 jenis lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan renjung ataupun kita panggil sebagai emergent. Okey, pokok ini tumbuh melebihi 40 meter, antara 40 hingga 50 meter. Okey, pokok ini batangnya lurus dan haiwan-haiwan yang ada di kawasan ini kebiasaannya burung dan juga serangga. Okey, yang kedua adalah lapisan kanopi. Pokok dia antara 20
hingga 40 meter tinggi dia. Okey, pokok di lapisan kanopi ini tumbuh secara rapat dan haiwan-haiwan yang ada di kawasan ini adalah contohnya tupai terbang, ular, kera. Okey. Lapisan yang ketiga kita panggil sebagai lapisan tengah. Okey, lapisan tengah ni pokok yang tumbuh adalah kategori daripada 10 hingga 20 meter. So, pokok-pokok yang ada di kawasan ini adalah pokok-pokok renek. Dan habitat-habitat haiwan yang ada di kawasan ini adalah tupai, musang dan juga tenggiling. Itu contoh-contoh haiwan yang ada di kawasan ini. Dan kawasan yang paling bawah sekali, lapisan paling bawah sekali, kita panggil sebagai lapisan bawah ataupun lapisan lantai hutan. Pokok dia tumbuh antara 0 hingga 10 meter sahaja. Okey, inilah contoh tadi yang ada cendawan, kulat semua tadi kat kawasan ni lah. Okey, haiwan yang ada di kawasan ini contohnya seladang, badak sumbu, rusa. Ni haiwan-haiwan yang tidak boleh memanjat. Okey, inilah gambar sebenar hutan hujan tropika. Kalau dalam soalan ada ditunjukkan gambar hutan sebegini, kemudian soalan tanya namakan tumbuh-tumbuhan yang ada dalam foto tersebut. So jawapan awak adalah hutan hujan tropika. Awak juga boleh jawab hutan khatulistiwa. So kedua-dua jawapannya adalah betul. Okey. Okey, ini pula adalah contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada dalam hutan hujan tropika. Maksudnya pokok-pokok yang ada dalam hutan hujan tropika. Contohnya kita ada pokok cengal, pokok meranti laut dan juga pokok kapur. Okey, kalau perasan pada ketiga-tiga pokok ini, salah satu ciri-ciri pokok yang ada dekat hutan hujan tropika ni adalah berbatang lurus. Nampak? Ni. Pokok dia lurus je batang dia. Ni pun sama. Yang ni pun sama. Okey. So itu adalah salah satu ciri-ciri tumbuh-tumbuhan hutan hujan tropika. Okey, kemudian kita akan pergi kepada hutan yang kedua dan juga yang ketiga, iaitu hutan paya. Hutan paya terbahagi kepada dua. Kita ada hutan paya air tawar dan juga hutan paya air masin. Okey, perbezaan bagi kedua-dua hutan paya ini adalah lokasinya sahaja. Okey. Lokasi umum hutan paya terletak di kawasan berair. Maksudnya kedua-dua hutan paya air tawar ke hutan paya air masin ke, dia punya lokasinya terletak di kawasan yang berair, berlumpur dan juga kawasan rendah. Okey, hutan paya air tawar awak boleh jumpa di kawasan tepi sungai dan juga tasik. Okey, manakala hutan paya air masin pula awak boleh jumpa di muara sungai ataupun di tepi pantai yang terlindung. Okey, hutan paya air masin awak boleh ditemui sekitar Tasik Chini dan Tasik Bera. Kemudian di sekitar kawasan Sabak Bernam dan delta Sungai Rajang. Manakala hutan paya air masin awak boleh jumpa dekat kawasan Larut Matang Perak, dekat kawasan-kawasan pantai tu, dan juga di sekitar muara Sungai Perak dan juga Sungai Bernam. Okey, ini dia taburan hutan paya air tawar. Dan ini adalah taburan hutan paya air masin yang warna hijau tu. Ini Ini kawasan ni. Okey, ni pokok apa ni? Kalau awak tahu. Ya, pokok bakau. Okey, tengok lokasinya di tepi pantai terlindung dan juga berlumpur. So ini adalah hutan paya air masin. Okey, ada akar jangkang. Tujuan akar jangkang ni adalah untuk menyokong pokok yang berada di dalam air.
Okey, ini dia contoh hutan paya air masin. Kalau nampak tu, pokok tu. Itu yang awak nampak ni. Yang ni yang bercakap-cakap ni, ceracak ni. Ini adalah akar pokok dia kat sini. Ni buah pokok. Ni pokok. Okey, ni pokok. Yang bawah-bawah ni semua akar. Okey, ini adalah pokok bakau. Siapa yang tak kenal lagi? Okey, ni juga. Ni contoh pokok bakau. Okey, dan ini adalah hutan paya air tawar. Kita tengok pokok apa yang ada dekat hutan paya air tawar. Okey, ada pokok nipah, pokok mengkuang, pokok keladi. Okey, ini adalah contoh pokok-pokok yang ada di hutan paya air tawar. Okey, hutan yang keempat iaitu hutan pantai. Hutan pantai berada di kawasan pantai berpasir. Contoh tumbuh-tumbuhan yang ada di kawasan hutan pantai, kita ada contohnya pokok mengkuang laut, pokok tapak kuda, pokok kelapa dan pokok ru. Okey. Pokok mengkuang laut dan pokok tapak kuda ni mungkin awak pernah jumpa tapi awak tak tahu rupa dia macam mana. Kejap lagi kita tengok. Okey, biasanya pokok-pokok yang ada dekat kawasan hutan pantai ni mestilah pokok yang tahan kepada tiupan angin dan juga mempunyai sistem akar yang kuat supaya tidak mudah tumbang. Okey, contoh kawasan hutan pantai yang ada di Malaysia ni adalah di sepanjang pantai Terengganu, di Desaru di Johor dan juga di Pulau Sipadan di Sabah. Okey, kalau awak tengok taburan hutan pantai tadi dekat Terengganu, betul? Okey, ini dia. Dekat Terengganu ada, dekat Desaru pun ada. Okey, ini adalah contoh taburan hutan pantai. Okey, ini pokok apa ni? Pokok yang sampai nak macam nak tumbang ni. Siapa tak kenal pokok kelapa, inilah dia pokok kelapa. Okey, ini profil hutan pantai. Inilah dia rupa-rupa hutan pantai. Dan ini adalah pokok-pokok yang ada di hutan pantai. Inilah dia pokok tapak kuda. Kalau awak nampak bunga warna purple yang kat tepi-tepi pantai tu, itu nama dia pokok tapak kuda. Tumbuhan ini adalah tumbuhan menjala. Menjala dekat bahagian tanah tu, dekat pasir tu. Kemudian belah kanan ni ada mengkuang laut. Kita ada pokok kelapa dan juga pokok ru. Okey, pokok kelapa dan pokok ru dah biasa tengok kan. Okey, last sekali adalah hutan gunung. Hutan gunung ditemui di kawasan yang mempunyai ketinggian melebihi 1,200 meter dari aras laut. Jenis tumbuh-tumbuhannya berbeza ikut aras ketinggian. Makin tinggi sesuatu kawasan, maka tumbuh-tumbuhan yang ada di kawasan tersebut akan semakin jarang dan juga semakin renek pokok yang akan ditemui. Renek maksudnya semakin rendah. Okey. Taburannya boleh ditemui di kawasan yang berhampiran dengan puncak Banjaran dan kawasan pedalaman Sabah serta Sarawak. Okey. Okey, ini adalah contoh taburan hutan gunung yang warna purple tu adalah taburan hutan gunung. Okey, ini dia contoh-contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada di hutan gunung. Contohnya kita ada pokok periuk kera, Bonian eye bright, Rhododendron ericoides. Tak ya betul tidak sebutannya tu. Bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia ni ada dekat hutan gunung. Okey. Awak tahu kan bunga Rafflesia ni adalah antara bunga yang terbesar sekali di dunia. Okey, sampai sini sahaja untuk bab 4.1 jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.